Dan erti hakikat itu situ. Dan erti hakikat itu iaitu natijah daripada keduanya, yakni daripada tariqah dan syariah. Syariat, tariqah, hakikat. Natijah daripada keduanya, daripada syariat dan tariqah, iaitu apa maksud hakikat? Pertama, kita kena tahu seseorang itu mendapati, mengalami, merasai hakikat selepas daripada ia menjalani syariat dan tariqah, maka barulah boleh hakikat. Standard dia lagu tu lah perjalanannya. Ada orang boleh hakikat tanpa menjalani tariqah. Boleh nak kata lagu mana? Rezeki ke dia. Maka hakikat standardnya, hukum dia, sipir dia, natijah daripada syariat dan tariqah. Bererti siapa dia yang tidak membuat syariat, tidak mengamalkan syariat dan tidak bertariqah. Tariqah kita sebut dah paling atas tu. Mengamalkan ilmu-ilmu syariat kita, itu dipanggil tariqah. Beramal dengan molek maka dipanggil tariqah. Semaya dengan molek maka sembahyang itu syariat, itu sembahyang itu syariat yang bertariqah. Apabila kita buat dua tu, maka hasillah satu perasaan dalam hati dipanggil hakikat, yakni pengalaman sebenar ataupun pengalaman yang benar. Apabila kita menjalani dua tu, mari perasaannya. Gapo dia kata tu hakikat itu? Bahawa engkau pandai ke Allah, melihat Allah dengan nur yang ditaruh oleh Allah di dalam hati. Memandai dengan hati beza memandai dengan mata. Memandai dengan mata, kita hanya melihat benda depan. Cuba kita kejam mata kita. Kita pun tengok dengan mata hati kita. Kita nampak rumah kita, kita lihat dengan mata hati. Maka mata hati ini akan diberi kepada seorang yang bertariqah. Dengan mata hati inilah dia melihat suatu benda di sebalik benda itu. Di sebalik alam, di sebalik makhluk ni ada sesuatu yang tersembunyi, yakni kekuasaan Allah, kemilikan Allah Subhanahu wa taala. Semua benda itu milik Allah. Semua gerak dan diam itu adalah milik Allah Ta'ala. Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang mendiamkan, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menyebabkan seorang itu lihat. Tuhan. Benda tu nampak kau tak depan mata, dengan mata tak nampak, tetapi nampak dengan mata hati yang diberi oleh Allah Ta'ala, yang mana pemberian itu digambarkan seperti nur, dengan nur yang ditaruh di dalam hati. Maka faham masyhad, pandangan dengan perasaan lagu ni dipanggil nur. Maka seorang itu boleh melihat Allah Ta'ala, boleh melihat benda yang sebenar. Kerana ada satu syair Labib, kau bukan beliau tak ingatlah, penyair zaman dulu. Nabi kata, tidak adalah perkataan yang paling benar kecuali perkataan Labib.
selain daripada Allah ma khalallahi batilun. Semua selain daripada Allah pura-pura batil semata-mata. Batil ni lawan daripada hak yang benar. Berarti yang sebenarnya adalah Allah. Lain itu hanya pura-pura saja, bayangan-bayangan sahaja. Tuh. Kata-kata orang kafir labib, tetapi Nabi puji juga jika kata-kata itu benar. Tu, maka apabila orang diberi nur yang ditaruh di dalam hati, maka dia sentiasa memandai Allah. Sama ada memandai Allah ketika semua perbuatan, perbuatan makan nasi, perbuatan minum air, perbuatan solat, perbuatan gapo dia haji, berbuat baik, tu semua lagu tu dipandainya Allah. Orang ni baik, Allah yang buat dia baik. Orang ni jahat, Allah Ta'ala yang buat dia jahat. Memandai perbuatan itu semua Allah Ta'ala. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua, kalau dia tak buat apa-apa, tak ada perbuatan, dia senyap dia, maka kita tengok sifat dia. Dia pandai, dia bijak, dia pintar, dia boleh berkata-kata, boleh melihat sifat ma'ani tujuh tu, boleh berkata-kata, boleh mendengar, boleh melihat yang ada pada makhluk itu. Semua sifat-sifat itu adalah sifat Allah Ta'ala. Yakni Allah Ta'ala yang membuat dia boleh melihat. Sifat dia boleh melihat, sifat boleh mendengar itu Tuhan belaka buat. Perbuatan. Sifat zat pula. Melihat zat yang berada di hadapan kita. Tubuh manusia di hadapan kita. Makhluk berada di hadapan kita. Zat dia itu milik Allah. Tak ada kemilikan bagi diri kita sendiri. Zat kita sendiri pun milik Allah Ta'ala. Melihat, memandai Allah di dalam perbuatan. Melihat, memandai Allah di dalam sifat-sifat. Melihat Allah dan memandai Allah di dalam semua zat-zat. Maka apabila orang mencapai perasaan lagu tu, tiap detik setiap masa dia memandai lagu tu, maka orang ni akan jadi orang yang berhakikat. Orang lagu ni, kita akan tengok hasil dia menurut perangai dia. Perangai dia jadi baik. Perangai dia jadi juru. Dia tak akan marah ke orang. Dia tak akan berdeki ke orang. Dia tak akan hasad deki dengan orang. Kerana benda-benda ini, mazmumah ni muncul daripada kita lihat diri kita. Apabila kita lihat Allah, tak si nak deki dah. Apabila kita lihat Allah, kita tak si marah ke orang dah. Yakni engkau pandai dengan hati engkau. Hati boleh memandai. Ya. Apa maksud hati memandai? Hati merasai. Hati merasai dan mengetahui. Apakah hati? Diri kita, roh kita merasainya lagu tu. Pandai akan hati engkau, akan daya dan upaya Allah. Tiada daya dan upaya diri engkau. Semua yang berlaku la haula wala quwwata illa billah. Maka kalimah hauqalah, la haula wala quwwata, ini dipanggil kalimah ma'rifah nafsiyah. Kalimah orang itu sudah kenal diri dia siapa. Tidak ada daya nak buat taat, tiada kekuatan nak tinggal maksiat. Semua itu daripada Allah Ta'ala. Pandai lagu tu. Duk kejak, duk lihat lagu tu, lama-lama hidup dia dengan lagu tu ya. Maka tiada yang menggerakkan dan tiada yang mendiamkan. Kita bergerak. Dia, orang duk goni, orang duduk macam-macam, berjuta-juta perbuatan, berbilion, bertrilion manusia duduk buat perbuatan. Ada duk makan, duk minum, duk bergerak, duk bersengih. Semua tu gerak dan dia itu Allah yang buat. Malaikat Allah yang menggerakkan Allah.
Yang menghidupkan Allah, yang tu semua Allah Taala. Banyaklah cerita kat orang-orang sufi. Kita nak ayat cerita pun takut jadi fitnah pula. Tak payah ayat ceritalah. Dan erti makrifat itu makrifat pula. Saat ni hakikat. Hakikat tu hati sentiasa memandai Allah pada 3 keadaan. Ketika melihat perbuatan, ketika melihat sifat-sifat dan ketika melihat zat. Okey, dan erti makrifat pula. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Orang yang berhakikat ramai. Tetapi orang yang sempurna dipanggil orang arif billah. Arif. Orang tak panggil orang yang berhakikat. Tak ada. Ni sesi hakikat. Tak tinggi lagi. Hak tinggi orang yang makrifat dengan Tuhan. Arif billah. Apa dia makrifat ni? Pengenalan. Takrif yang diberi oleh guru-gurunya. Maksud makrifat ni hubungan kita dengan Tuhan. Dan semua makhluk. Kalau orang dalam hati dia ada hakikat tapi dia tak ada payah hubungan dia tak sempurna di antara dia dengan Tuhan. Biasa orang hakikat dia sempurna dah. Tetapi dengan manusia dia lagu mana? Kalau orang boleh balance di antara hubungan manusia dengan Tuhan, manusia sama manusia, maka orang ni dipanggil arif billah. Hubungan dia tu kemah molek. Orang berhakikat ya sekadar hakikat tapi dia tidak jaga hubungan dia sama makhluk sama Tuhan dengan Tuhan tu itu dah sama makhluk, maka dia dipanggil orang hakikat saja. Nak naik sempurna dipanggil orang arif billah. Wali-wali kutub dia kena jaga semua. Hablum minallah wa hablum minan nas. Maka dipanggil arif billah. Orang arif billah. Tak ada orang panggil orang muhakkik lillah ataupun orang hakikatullah. Mesti tak ada. Dan arti makrifat itu mengenal akal ketuhanan daripada jamalnya dan jalal. Ya jalal, ya jamal, ya qahar, ya kamal. Jalal tu. Ya jalal, ya jamal. Maka melihat akan ketuhanan, kehebatan Tuhan semata-mata daripada jamalnya, keindahan. Semua benda-benda indah itu mari daripada Allah. Semua benda-benda indah itu zahirnya, munculnya, wujudnya daripada keindahan Allah Ta'ala. Dan jalalnya, kehebatan. Kalau comel saja tak hebat, tak sempurna, jadi lembut pula. Tengok orang jatuh. Kalau comel saja, tak gagah, tak perkasa, tak jatuh, masalah juga. Maka seorang itu menjadi sempurna, comel dan hebat. Baru jadi sempurna. Tapi kalau duk main comel saja sudah jadi supo-sutu enggak, tak ada apa. Jadi jamal regu dia jalan. Maka Tuhan menyembunyikan dua sifat ini. Jamal dan jalal di dalam makhluk dia. Kita tengok pokok bunga mawar. Bunga mawar. Comel Oh, Masya Allah. Zahir jamal Tuhan. Zahir keindahan Allah. Kerana kita nak memahami keindahan, tak mungkin kecuali dizahirkan oleh Allah. Maka apabila kita tengok pokok bunga mawar comel, zahirlah jamal Tuhan. Kita pergi dekat nak ambil bunga mawar, pergi ada duri. Jalal Tuhan tersembunyi di situ. Kebanyakan makhluk ini zahirnya banyak keindahan, jamal. Tetapi di dalam jamal Tuhan selit jalal dia. Maka setiap benda ada tersembunyi. Di dalam jalal kita tengok ke itu Tuhan pun ada jamal dia, keindahan dia juga. Sebab tu orang tengok di dalam perbuatan maksiat jalal Tuhan. Kehebatan Tuhan menyebabkan manusia itu tak boleh buat apa-apa. Dan Tuhan nak buat dia tinggal semaya, dia berzina, nak buat guna dia. Dia boleh lawan, tak boleh lawan. Dia nak buat setan jadi lagu tu, jadi sesat. Setan boleh lawan Tuhan? Tak boleh lawan.
Jalal Tuhan. Tetapi dalam semua benda-benda itu ada jamalnya juga. Keindahan Tuhan. Lagu mana? Dengan sebab ada setan lah kita mujahadah, kita boleh naik martabat di sisi Tuhan. Dari sudut perbuatan maksiat ada depan mata kita lah, maka kita jadi orang baik. Kalau semua baik, takut kita jahat sekali tahu. Sebab apa orang panggil kita baik? Sebab orang duk tengok kejahatan orang lain. Maka dia nampak kita jadi orang baik. Kerana ada kejahatan lah kita jadi nampak orang baik. Setiap jalal ada jamal, setiap jamal ada jalal. Nah, ya jalal, ya jamal. Maka apabila digabungkan dengan kedua ini, jamal dan jalal dipanggil kamal. Apa maksud kamal? Sempurna. Indah dan hebat itu menyebabkan kesempurnaan. Tak boleh kata kita masuk tomie pun kena bubuh garam dengan gula. Cuma bubuh gula saja. Air lugar manis saja. Dia kena bubuh garam baru jadi sedap. Buh ajinomoto, buh masak, bubuh pedas. Kalau makan pedas saja tak sedap, kena gabung dengan hak ni pula. Maka jadilah tomie yang sempurna kerana tergabung oleh beberapa sifat. Maka jamal dengan jalal melahirkan kamal. Nah, ya kamal, tu kamal. Nah, dengan kasyaf yang terkaya daripada dalil dan burhan. Orang siapa peringkat makrifat, maka jelasnya perbuatan keindahan Tuhan dan kehebatan Tuhan itu dikasyaf. Apa maksud kasyaf? Dia tidak tengok makhluk, dia tidak tengok dalil, dia tidak tengok gapo. Tuhan letak dalam hati dia, perasaan dia melihat keindahan dengan tidak ada dalil. Kerana melihat sesuatu dengan dalil berarti kita tidak lihat lagi sesuatu itu. Kalulah kita dah tengok dah diri dia, maka tak perlu lagi dalil. Misalnya kita kata, awak tahu mana orang Tino ni comel? Oh lah, orang royak lah. Dalil dia sebab dia pakai makeup. Dalil dia sebab dia lagu ni. Dalil dia sebab dia lagu ni. Dalil baru. Maka kita tahu tak perempuan tu comel. Ya, kerana dalil-dalil. Hak ni tak tengok diri. Belum lagi kasyah lagi. Tetapi apabila kita tengok sendiri diri dia, maka kata perempuan ni comel. Ya, comel. Mana dalil dia? Ambo tak payah dalil dah. Ambo tengok diri dia sendiri dah. Maka tak perlu kepada dalil. Maka hak ni siapa kau dok peringkat manusia? Ya. Melihat keindahan Tuhan di makhluk Allah Ta'ala, maka melihat seolah-olah melihat Tuhan dia. Hak ni kata an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, banyak perbahasan ulama mengenai hadis ni. Ada kata an ta'budallah ka'annaka tarah, beribadat seolah-olah, ka'anna, contoh, seolah-olah. Hak ni martabat rendah dipanggil. Baru melihat seolah-olah baru. Bukan tengok betul-betul. Seolah ka'annaka tarahu, buat ibadat seolah-olah baru kamu tengok Tuhan. Ni perikat tak siapa perikat jelas kasyah betul. Fa illam takum tarahu. Dalam hadis tu ada ulama baca fa illam takum tarahu. Tak silap ambo dalam kitab nahwu siapa dia i'rab lagu ni tak ingat dah. Izzuddin Abdul Salam kau gapo dia i'rab lagu ni. Fa illam takum, jika kamu tiada, lam takum, tidak wujud, tarahu, pasti kamu melihatnya secara yakin. Ya, bukan seolah-olah lagi, bukan. Yakni seorang nak mendapat kasyaf, keterbukaan melihat Tuhan sejelas-jelasnya, maka kena hilang ke diri dia. Fa illam takun tarahu, kamu akan lihat dia. Bukan seolah-olah dah. Ka'annaka tak ada dah, ka'annaka tarahu. Fa innahu yaraka, hak tu iktikad dia. Memang Tuhan sentiasa melihat kita, hak tu tidak ada pertikaian. Tapi nak melihat Tuhan mesti fa illam takun dulu. Biar kamu tak wujud dulu, barulah tarahu.
Maka apabila orang sudah melihat Tuhan, maka tidak perlu kepada dalil dan burhan. Kalau orang tak lihat lagi, perlu kepada dalil nak menunjukkan kehebatan Tuhan. Tetapi dah saya nampak dah dengan mata hati, memang tak nampak dengan lenden. Ni Tuhan tidak berarah. Bukan kata kita kata tengok Tuhan tu pokoknya tu jadi Tuhan. Dak, betul-betul dah makhluk tetap makhluk, Tuhan tetap Tuhan. Satu berdua, dua benda yang tidak akan bercampur gaul selama-lamanya. Tetapi ada orang kerana tidak tercekak ataupun terfitnah dengan ilmu ni, maka dia kata makhluk tu Tuhan. Maka kita kata Tuhan tidak tepat, Tuhan tak masuk neraka, demo masuk neraka. Apa? Tuhan tak sakit, demo duk gelepar lagu tu. Apa demo kata demo Tuhan? Demo Tuhan lah atas mana kata? Ampun apa sakit tu? Tuhan lagu mana lagu tu? Bukan Tuhan lagu tu nya. Apa nak capu manusia, makhluk Tuhan, capu dengan Tuhan nya. Makhluk tetap makhluk, Tuhan tetap Tuhan. Dari sudut ta'rikhnya. Serta musyahadah akan Tuhannya, yakni syuhud pandangan mata hati. Akan Tuhannya atas berkekalan selama-lamanya. Duduklah perasaan itu sentiasa melihat Tuhan selama-lamanya. Tengah tidur, tengah bangun, tengah kecek, tengah buat, tengah suka, gig tandah, tengah sedih, tengah gapo. Semua perbuatan-perbuatan dia dok nampak Tuhan. Bukan kata dia jadi senyap, orang makrifat ni orang jadi orang senyap, tak ada perasaan, tak ada gapo. Dok, dia menangis, dia sedih, dia suka, dia ketawa, hati dok tep tengok benda yang sama. Katanya M Nasir, kau lihat aku pula lihat dia. Mu dok tengok ke aku dok tengok ke dia semacam. Sudah. Samakah kita? Dia kata. Sama kau dok kita. Mu dok tengok aku tak tengok mu pun, aku dok tengok dia. Sama kau kita? Dia kata. Lagu gapo dia? Tak ingat gapo dia. M Nasir cari-cari sendirilah. Maka syariat itu zahir hakikat dan hakikat itu batin syariat. Kenapa tak ada istilah syariat lain, hakikat lain. Tak boleh. Seperti satu benda yang ada dua sisi muka. Macam tapak tangan. Tangan ini terdiri daripada batin tangan dan luar tangan. Maka hak ni syariat, hak ni hakikat. Tak boleh nak pisah. Sekalipun benda itu dari sudut takrif berbeza, tetapi dia seolah benda dua sisi yang pada satu benda. Sebelah depan dengan sebelah belakang. Syariat ni apa dia? Zahir kepada hakikat. Kalau orang berhakikat, zahir dia syariat. Kalau orang syariat pula apa dia? Zahir kepada hakikat. Kalau hakikat ni pula, hakikat ni batin kepada syariat. Sebenarnya apabila orang mengamalkan syariat, automatik batin dia berhakikat. Apabila batin dia berhakikat, automatik tubuh dia akan bersyariat. Maka kalau orang dipisahkan benda lagu ni, tak jadi apa. Tak ada istilah saya hakikat tanpa syariat. Kalau hakikat tanpa syariat, semua tak jadi apa. Tak ada istilah hakikat saja lebih betul, sempurna tanpa syariat, tak boleh. Hakikat yang bersyariat baru sempurna. Supaya pisah ataupun apa dia ikutlah karipak. Karipak ni kalau kita makan isi kulit saja, kita panggil karipak, tak ada isi. Tak ada isi dalam. Tak ada iti dalam. Tu tak panggil karipak. Kerana karipak ni terdiri daripada dua, iti dalam dengan kulit luar. Kalau makan iti dalam, orang tak panggil ngatah iti pula, orang tak panggil makan karipak. Maka bila sebut karipak mesti ada dua. Apabila boleh sebut syariat, dia merupakan zahir kepada hakikat. Hakikat pula batin kepada syariat. Dia jadi lagu tu. Dengan tiada syariat itu mana? Bermula kedua-duanya itu berlazim-lazim, saling melengkapi. Pada makna, maka pada makna saling melengkapi. Tak ada istilah hakikat tanpa syariat, tak ada istilah syariat tanpa hakikat. Maka syariat dengan tiada hakikat. Syariat bila hakikah, tanpa hakikat hampa, atilah muattalah.
Hampa buat kerja zahir saja, makan kulit saja, iti tak ada. Hampa buat kerja lagu ni. Kecewa hamba buat kerja. Kok luar nampak comel dah, dalam hati pun tidak comel. Oh, kecewa hampa. Nah. Dan hakikat dengan tiada syariat itu batilah, batil pula. Oh, hakikat comel, syariat tak ada, batil, sesat barat. Kalau ikut hakikat gak, sudah tak ada syariat. Kalau pergi ikut hakikat tanpa syariat, sudah. Yahudi betul. Betul. Apa? Engkau Tuhan juga buat ni. Buddha, Buddha betul. Engkau Tuhan juga buat dia gerak gapo dia akhir. Semua hak berlaku ni Tuhan. Maka dok mana syariat? Apa beza di antara Islam dengan kekufurannya? Apa beza di antara agamanya? Apa beza hikmah Nabi Muhammad marinya kalau sama berlaku? Menurut hakikat engkau Tuhan berlaku tu gak? Sudah. Setan pun betul habis betul berlaku. Maka punahlah hakikat syariat. Maka lagu ni mikir lagu ni batilah, sesat. Kerana benda tu sama berlaku, hamba tengok pada hakikat dia sama berlaku. Syariat tu mana? Nabi Muhammad mari penak-penak gapo dia Tuhan atas Nabi Muhammad. Ingat perbuatan Tuhan sia-sia ke? Berarti hakikat mesti bersyariat baru betul. Nah, tak ada istilah mengajar hakikat tanpa syariat. Sudah lagu ni pening. Kalau kita ngaji hakikat saja tanpa syariat dan dia kata syariat tak ada pedoh. Mengarut orang lagu ni. Ada setengah guru tu dia mahir dalam bab hakikat. Belajar ilmu hakikat saja dengan dia. Jangan tanya bab hukum hakik dengan dia. Dia bukan ahli syariat. Mana kalau kita tengok orang lain untuk pekoh ke apa ahli syariat. Kita mengaji syariat saja. Hakikat tak boleh nak ngaji dengan dia sebab dia tak reti. Maka hak sempurnanya ngaji kedua-duanya hakikat dan syariat. Maka syariat itu bagi engkau hai orang yang tak sedok koyalah kita mengaji ilmu hakikat sikit. Hamba wali dah malam ni. Ngaji ilmu hakikat serah tinggi pada tok kenali sikit ya. Hamba dulu kan tok kenali mujur tok kenali mati dah. Kalau tidak dia sing tangi hamba dah ni. Misalnya dah ngaji hakikat tinggi ni nya tipu setan. Katanya pengarah maka syariat itu bagi engkau kita hai orang yang Pok kita ni cak-cak lipat baju tu kalau tak kenali. Kecek tu saya duk kira lah. Bera ilmu ni. Amal lagu mana perangai lagu mana hatimu dengan Tuhan lagu mana takut tak ada puluh tahun dah hatimu tak ada Tuhan. Duk ada dunia, duk ada siji, duk ada pangkat, duk ada jawatan, duk ada piti. Takut tu dalam hatimu siang malam. Tuhan tak ada pun dalam hatimu pun. Tak ada dalam matlamat dirimu pun. Kadang-kadang adalah 5 minit tanya semaya. Lepas tu tak ada lah. Lepas tu? Tak ada apa. Hingga engkau tuntut akan Allah daripada Allah bagi engkau. Cari Tuhan daripada Tuhan bagi engkau. Mu cari Tuhan. Nak Tuhan tapi ada matlamat untuk dirimu. Orang ni buat ibadat mesti ada matlamat diri dia. Dia buat ibadat sekalipun lillahi ta'ala kerana Allah. Tapi kerana Allah juga ibadat. Ya. Tetapi nak syurga jugalah. Kerana Allah. Ambo semaya ni kerana Allah supaya Tuhan masuk ambo dalam syurga. Nak juga di samping ibadat tu ada matlamat diri. Yakni engkau mengerjakan ibadat dan engkau menjauhkan maksiat itu kerana suruh Tuhan dan tegah Tuhan. Kalau Tuhan tak suruh, Tuhan tak tegah, tetapi engkau berkehendak akan manfaat dan menolak mudarat atas diri engkau. Ada matlamat, ada kepentingan lagi di dalam buat taat. Sekalipun taat tu kita kata lillahi ta'ala, tetapi ada manfaat, ada fungsi, nak suruh orang suka kita, nak suruh orang sanjung kita, nak suruh orang puja kita, nak suruh orang taksub dengan kita. Nak suruh orang kata kita bisa, nak suruh gapo. Ada lagi di samping Allah Ta'ala. Sekalipun kita kata kita buat ni kerana Allah dah. Tapi kerana Allah untuk syurga. Kerana Allah untuk jauh daripada neraka. Itu syariat. Itu pok kita tu. Dan hakikat itu bagi Allah semata-mata. Dan hakikat itu bagi Allah
hingga engkau tuntut akan Allah dengan Allah bagi Allah. Tak ada dah bagi diri kamu. Berarti semua perbuatan itu mari daripada Allah. Hamba boleh jadi baik ni Allah yang buat. Hamba baik sekarang pun Tuhan buat. Lepas tu jual baik pun kerana Allah. Allah Ta'ala berlaku. Awal, tengah, akhir. Sebelum ibadat, tengah ibadat, akhir ibadat. Mula-mula ibadat, pertengahan ibadat, hujung ibadat semua. Mula hidup, mula gerak, mula dia, semua Tuhan berlaku. Tak ada maksud diri kita. Kepentingan kita kau kat apa. Ha ni panggil bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah. Bismillah dengan Tuhan semata-mata. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah. Semua huruf-huruf jar majrur tu milik Tuhan belaka. Kita tak ada pun. Tak ada istilah untuk diri kita. Ada orang buat kerana Allah tapi dia rasa dengan saya bukan dengan Allah. Saya jadi baik ni untuk Allah. Masih lagi ada saya di dalam gerak-geri kita. Ketika bermula, ketika melakukan, ketika sudah, dia kena semua Tuhan. Daripada mula ibadat, tengah ibadat, sampai akhir ibadat, lillah belaka. Ni kata, tuntut akan Allah dengan Allah bagi Allah. Tiada bagi engkau, tak ada matlamat, tak ada kepentingan, tak ada gapo. Dan tiada bagi Allah dengan engkau, yakni engkau mengerjakan yang disuruh dan menjauhkan yang ditegah itu dengan tolong Allah semata-mata. Semata-mata. Patut tujuan dia untuk gapo dia? Kerana hendak mentakzim ke Allah, nak memhebat ke Allah. Kerana apa? Kerana Tuhan tu hebat dah, buat gapo dia nak besarkan lagi Tuhan, nak zahir ke saja. Kerana manusia ini penzahiran. Penzahiran Tuhan. Bukan kata manusia ni Tuhan. Nak zahir ke kehebatan Tuhan, maka terjadinya makhluk. Kecek mudah, tetapi nak menyelami perasaan ni, nak mengekalkan dia lagi-lagi lah susah. Kena berusaha lah, biar boleh perasaan ni. Sekurang-kurangnya kita belajar, biar ada cita-cita, nak faham benda lagu ni, nak merasai benda lagu ni. Sekalipun sukar dan payah. Tiada berkehendak bagi diri engkau manfaat, tak usah manfaat pun. Manfaat ni contohnya syurga. Buat ibadat ikhlas dah tapi biar Tuhan balas dengan syurga. Atau menolak mudarat, contohnya jauh daripada neraka. Semata-mata lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, sembahyangku, gerakku dan diamku milik Allah. Tidak ada kepentingan, tidak ada gapo, semata-mata milikmu ya Allah. Sembahyang ni milikmu, ngaji ni milikmu, ilmu ni milikmu, semua hak milikmu belaka. Lagu tu. Lillah, milik Allah. Hidup hamba, mati hamba, gini hamba, semua tu milik Allah Ta'ala. Mudarat sekira-kira tiada waktu dan tiada tempat. Ilmu tariqah tidak ada waktu, tidak ada tempat. Perasaan lagu tu mesti sentiasa ada di dalam hati kita. Berbeza dengan syariat. Syariat dia ada waktu dan tempat. Semaya ada waktu dia. Puasa ada waktu dia. Tempat dia, haji ada tempat dia, tak lewat koseh-koseh. Syariat berwaktu, bertempat, berjihad. Ya. Manakala hakikat makrifat tidak ada. Setiap detik, setiap saat tidak ada masa. Maka syariat itu ada hak seperti semaya 2 rakaat, habis semaya 2 rakaat, habislah syariatnya. Unggul lain dah pula syariat lain. Atau 3 rakaat, atau 4 rakaat. Dan puasa sehari ko, atau sebulan ko, atau zakat 1 usyur, 1/10, ataupun rubu'ul usyur, 1/4 daripada 1/10, 2.5% ko. Ada sukatan dia, ada masa, ada tempat, ada orang dia. Dan ada jihad dia, jihad fardu ko, semaya ni fardu ko, sunat ko, zakat ni fardu ko, sunat. Hakikat ada. Hakikat sunat, hakikat ni sunat ya.
Hakikat ni fardu. Hakikat tak ada. Dia so ya, so hukum. Atau sunat dan hakikat itu tiada hak, tiada kawasan dan tiada jihad, fardu sunat dia so ya. Hakikat dia lagu ni, tak berubah dah. Baginya dari kerana bahawasanya sir maknawi benda-benda itu hakikat itu merupakan rahsia yang bangsa maknawi, sebab tu tidak bertepat, tidak sentiasa. Dan orang yang berdiri dengan syariat itu lebih atas dengan sebab bersungguh-sungguh. Wallahu a'lam. Ustaz, saya tak larat ganti poso yang tahun lepas. Saya telah wasiatkan kepada anak-anak, nanti saya mati, saya suruh anak-anak bayar fidyah dengan guna hasil jualan barang kemas saya. Boleh ke Ustaz? Gini, masalah kita ada qada dengan Tuhan. Qada semayang, qada puasa, maka wajib kita buat sekadar kita mampu. Apabila sekadar kita mampu, maka tak perlu wasiat sebenarnya. Anak kalau dia tahu apabila ayah dia meninggal ke harta pusaka, dia mesti bayar hutang ayah dia ataupun mak dia hok masih belum selesai dengan Allah. Jangan kita masa hidup ni lagi nak berhenti dah malah puasa banyak telajak ganti malah. Sebab terlalu banyak. Dak buat dulu sekadar kita mampu. Buat dulu. Hok kita tak mampu nak kata mana, buat biarlah puas sebab kita cuai telajak dah dengan Tuhan. Jangan terlalu mudah dengan Tuhan. Selesai dulu kita puasa. Kalau tak ada nak kata lagu mana, okey baru kecek bak video. Jangan awal-awal lagi nak video ni jadi bermudah-mudah dengan Tuhan. Sedap orang kaya. Sikit-sikit omalah. Moga piti banyak lepas ni kita bayar video. Jangan kecek lagu tu dengan Tuhan. Takut Tuhan tak terima tahu buat perbuatan lagu ni. Biar kita nampak kita tu ada usaha dulu. Biar kita usaha dulu, tak leh baru bayar video. Jangan buat mudah-mudah nah. Sebab video ni takut Tuhan tak terima, tak tahu. Ia nak semaya. Bayar video. Hangpa nak semaya dia mau video. Takut dia tak terima nyanyo. Memang ada keedah ulama kata bayar dengan video. Tapi takut Tuhan tak terima. Supaya kita tepuh tomie. Tapi awak mari suk. Tapi moga alih-alih mari makan. Takut dia kata kali kata tak sah tidak penyanyi kita. Maka fidyah ini satu alternatif saja. Pilihan untuk menyelesaikan masalah orang ada qada. Tapi jangan ambil hal jalan ni selalu. Nah, lagu tu. Nampak bermudah. Ustaz, saya ingin minta sedikit nasihat dan menanyakan satu soalan. Saya pernah berzina dengan kekasih saya sebanyak 2 kali. Sehingga kasih saya mengandung. Saya menyuruh dia supaya gugur ke kandungnya ketika kandungnya berusia 5 bulan. Kali yang kedua dia minta supaya saya bertanggungjawab, tetapi saya menghilangkan diri. Beberapa tahun kemudian saya dapat khabar bahawa dia telah mati keracunan dan anak kami berada di pusat jagaan. Soalan saya, panjang cerita dia. Boleh buat cerita dah sebentar. Soalan saya, adakah Allah masih sudi mengampunkan dosa saya? Nyesal dah dia. Nyesal. Mati bekas gawe dia, kok dia berzina. Mati anak dia hok dulu dia suruh gugur dah. Lepas tu mati pula tak tahu kali mati keracunan ni yang makan racun tikus pula ke mana. Hok tino ni hok tak kuat email pula. Dia rasa bersalah sebab dia. Anak dia hok nombor 2 ni ada tapi di pusat jagaan. Dia rasa berdosa tu sebab dia 2 nyawa hilang. Kerana di tangan saya ada 2 nyawa yang tidak bersalah, dan apakah nasihat ustaz bagi golongan muda yang menuntut di universiti? Kerana kes seperti ini bukanlah suatu yang asing. Berpunca dari kami. Diajar supaya membiasa ke pergaulan bebas lawan jenis. Dia royak lah. Dia royak. Ambo baca kenyataan dia. Dia kata apa ambo jadi berzina ni? Kerana ambo ngaji universiti. Dan antara cara universiti menghalalkan dan menggalakkan dan memwajibkan bergaul bebas. Kalau tidak awak nak kerja lagu mana? Awak ni tasawuf telajak. Ayo sewak geruk dengan orang tu awak takut. Jadi lagu mana ni? Kita kena terbuka lah, open minded lah. Lagu ni. Ni Yahudi punya pukulan. Maka anak-anak kita ngaji dulu duduk kampung takut. Kita tengok kakak-kakak adik-adik hok duduk kampung tak berani kau dengan orang jatuh itu no. Tapi apabila duduk you terbuka. You ke? Menggopok dia apa bangga atas you. Sama-sama tangguh belaka tu. Anak ambo ngaji you. Terbuka lah ni.
Lah ni dia cuik dah orang jatuh. Oh, bangga lagu tu. Nah, bangga lagu tu. Maka apabila jadi lagu ni dia royak ni. Saya dapat tarbiyah daripada universiti. Pertama kita nak royak. Ingat, you ni bukan tempat untuk nak cari agama. Sekalipun ambil dalam bidang agama. Cari tempat hok ngaji agama betul. Nah, ni kuliah dewa kuliah ilmu tasawuf. Pakas ke pakai berapa. Jadi masalah lah cari tempat. Maka bila jadi lagu ni lagu mana saya, adakah Tuhan ampun dosa saya gini. Kalau kita taubat semua insya-Allah Tuhan ampun dosa. Cuma masalah kita dengan masalah orang lain, hak tu kesalahan kita. Kita buat ibadat banyak, mudah-mudahan apabila dia minta kesalahan kita di akhirat, kita boleh bayar dengan ibadat kita. Maka cara dia nak menyelesaikan masalah, pertama taubat dengan Tuhan, minta maaf dengan Tuhan. Kedua, buat ibadat banyak, selawat banyak, zikir banyak, sedekah banyak, semaya sunat banyak. Takut ni bekas kekasih kita hok jadi hatu ni makan racun kau apa dia ni, dia mari minta dengan kita boleh bayar. Nah, misalnya akhirat kita nak pergi jalan-jalan sebab kita taubat, Tuhan terima dosa kita, tak ada apa. Nak jalan dia pun pergi. Mana saya makan racun itu habis. Tinggal saya rasa sedih duk sore, anak lagi saya pun makan racun. Maka saya mati. Sawak habis menyebabkan saya lagu ni. Saya nak minta pahala habis. Ambo jadi dah. Perok atau ambil dalam poket. Nak cabut mana? Perok buih lalu. Sebab tu ulama kata, taubat kait dengan orang kalau kita tak boleh nak minta maaf, payah nak minta maaf lagu ni. Dah mati dah kau itu. Maka ke mana? Buat ibadat banyak, bayar di akhirat. Misalnya anak dia, dia suruh gugur misalnya. Mangun, coceng. Ayah bunuh saya misalnya. Lagu mana? Ayah kena bayar lah apa dia. Minta maaf. Tak saya minta maaf. Pas lagu mana? Hamba rela bayar. Maka ulama ayat cara penyelesaian dia, di samping bertaubat, buat ibadat banyak. Cuma hamba nak highlight sini, university sahaja. Tak perlu syarah yang panjang. Bukan anti university, tapi metod. Manhaj dia tu. Nak ambil gapo dia tak apa, bagus universiti ni. Dari sudut kelengkapan dia cukup, fasiliti dia tu cukup. Kalau nak ambil doktor, ada mesin doktor, mesin gigi, nak ambil engineer, ada kakak-kakak dia. Cuba ambil pondok engineer. Dengan gaji buat kapal terbang, patut lacak, kena atas tekuk, patut tekuk. Mana kita ada kakak. Jadi di universiti ni bagus dari sudut pengajian dia, tetapi kena kawal sedikit. Ustaz apa hukum jadi askar upahan negara kafir lawan negara kafir lain? Sudah. Kafir lawan kafir. Tak tahu hamba ni hukum dia. Kita orang Islam lagi bunuh orang kafir. Ya tak boleh orang kafir ni hak tak boleh bunuhnya. Hak tak boleh bunuh kafir, hak boleh bunuhnya. Orang kafir yang boleh dibunuh adalah kafir harbi. Kafir yang berlawan dengan orang Islam, hak tu saja boleh bunuh. Selain daripada kafir harbi, kafir musta'man, kafir muahid, kafir zimmi, hak tu tak boleh bunuh. Saya kerja dengan orang kafir ni, bunuh orang kafir ni. Tengok orang kafir hak ni hak kita bunuh tu keturun gapo dia. Kalau dia ada harbi, memang boleh lawan. Kita tak kerja bawah dia pun kita kena melawan. Lagu tu. Saya terbaca tahiyat akhir di tahiyat awal, tapi saya ulang semula baca tahiyat awal, tahiyat biar betul. Perlu sujud sawi ke? Ya. Kerana ada kata sebab kita pindah tahiyat sunnah ab'ad, yakni wa ala alihi, pada tahiyat akhir pergi kepada tahiyat awal. Tak sengaja pun, ya kena juga. Gitulah lebih kurang. Rujuklah dalam kitab Sabilal Muhtadin, juzuk yang kedua. Bab masalah sujud sawi. Ustaz, boleh qada seorang salik sampai kepada Allah tanpa guru? Jika boleh, adakah dia boleh membimbing orang lain? Ingat kena faham. Salik sampai kepada Allah tanpa guru. Sebenarnya yang menyampaikan seseorang kepada Allah, Allah sendiri. Allah yang menyampaikan kita kepada dia sebenarnya. Tetapi sunnatullah, Allah itu tidak, kalau kita tak mencemaduli dah istilah kita panggil kecuali melalui rupa bentuk seorang guru, barulah kita akan sampai kepada Tuhan. Tuhan bimbingan dan dilepas sehingga kita sampai ke Tuhan. Perjalanan Jibril dengan Nabi SAW, apabila Jibril sampai pada satu tempat, maka Jibril lepas Nabi Muhammad naik sendiri. Begitu juga guru. Peringkat permulaan dia akan beri tarbiyah, beri gapo. Apabila sampai peringkat dia akan lepas, kita akan berjalan sendiri untuk sampai kepada Tuhan.
Cuma kena ada guru. Sunnatullah. Boleh siapa? Ya, boleh siapa. Tetapi standard KL-nya kena ada guru. Jika bolehlah dia kata. Adakah dia boleh membimbing orang? Tuhan siapa Tuhan tak ada cara. Tuhan sendiri buat senyapa dia. Supaya kita, saya nak pergi Kota Baru nak jumpa sultan. Tiba-tiba sultan mari sini. Sudah. Jumpa. Tapi dia mau tahu tak jalan nak pergi jumpa sultan apa ni? Tak tahu tu. Apa? Dia mau jumpa. Saya jumpa dengan sultan. Lepas tu, nak ke mana nak pergi? Saya tak pergi tu. Saya tak jalan. Saya tak suluk. Saya tak salik. Tapi dia mari jumpa juga. Jumpa juga. Berbeza dengan orang kita pergi Kota Baru, jalan sendiri, siapa ke sultan, jumpa. Maka ni kita boleh royak. Orang kata nak pergi jumpa sultan. Boleh. Kamu tahu jalan. Beza di antara salik dengan majzub. Maka apabila orang majzub, orang sultan mari jumpa dia lah, kita kata, dia tak boleh nak royak jalan. Tak royak jalan semua. Nak siapa? Tu keedah je. Maka dia kena belajar semula cara suluk. Sekali pun hati dia dah sapa dah, kena berlakon suluk pula. Ustaz, saya nak tahu qadar bagi air tanah untuk basuhan kena najis berat. Sebab dulu pernah pakai kasut kulit babi. Pakai kasut kulit babi tak jadi najis lagi. Tak kena najis lagi kaki kita. Kalau kita basuh barulah menajiskan. Dia tak boleh basuh. Kalau pakai kering tak apa. Tapi pakai najis lagu tu pun dia haram lah. Kerana dalam mazhab kita berloma dengan najis itu haram. Maka kita pakai kulit babi, kulit anjing, maka tak jadi najis lagi, tak jadi najis kecuali apabila basuh baru jadi najis tubuh kita. Kalau kita pakai dengan stoking semacam lagi-lagi lah. Tak kena. Cuma tak boleh pakai lah. Lepas ni dah tahu tak usah pakai lah najis. Dari sudut najis tak perlu basuh lagi. Ustaz, ada orang ada masalah ingatan, sekejap ingat, sekejap lupa. Wajib kodok semaya bagi dia. Tengok lagu mana? Ingat lupa. Nama saya siapa dia? Nama saya Ahmad. Tak ingat dah. Nama kau? Tak ingat. Lepas tu ingat pula. Sudah. Nak semaya lagu mana dia? Kalau dia ada masa untuk cukup semaya, dia kena semaya. Tapi kalau dia tak ingat semaya dah, macam orang nyanyuk kau dia, maka tak ada masa dia tak ingat semacam. Kalau dia semaya 2 rakaat, tak boleh nak semaya pun betul-betul makan nasi lah kau. Semaya lagu mana aku tu? Betul ingat, betul tak ingat. Maka tak boleh nak semaya, kira rosak dah akal dia, maka tak perlu wajib semaya. Tapi kalau masa misalnya hari ni molek sehari, orang boleh semaya. Esok tak ingat. Tak ingat tak semaya, tak ingat semaya. Nak tanya kitab Jawi cerita masyhur Qisasul Anbiya bagi Syekh Khalidi. Itu diambil dari kitab tafsir mana ustaz? Dan adakah kita boleh baca kitab tersebut? Ada satu kitab Jawi nama Qisasul Anbiya. Kitab Jawi kita mengenai Nabi. Karangan dia Syekh Khalidi kata nama. Maka dia ambil mana? Kita tak tahu dia ambil mana, tanya dia lah. Cuma ada satu kisah nama Qisasul Anbiya Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir. Tapi cerita dia kita nampak lah, tak tahulah. Nampak beza dengan Ibnu Katsir itu. Cerita dia kadang-kadang pelik-pelik juga. Tetapi munggo orang alim karang. Nama kitab Qisasul Anbiya. Jadi sumber dia hamba tak tahu, dia ambil terjemuh daripada kitab mana kau gapo dia. Sangat pelik. Kalau nak minat cerita pelik-pelik boleh baca kitab ni Qisasul Anbiya. Hok bagi biar berminat lah. Hok tak berminat tu memang tak ambil dah. Dia kata Israiliyat lah gapo dia. Ustaz, adakah berdosa buai pakaian lama dalam pondok tanpa izin tuannya sebab tuan dia tak ada. Tuan dia mati ke orang tak ada. Gini, harta orang jangan kita rosak. Harta orang jangan kita rosak. Kalau kita nak pegang, nak jamuh, nak letak, kena bertanggungjawab. Kita jumpa syah orang dekat ni. Kita pun ambil pegang tahu kat tu. Punuh syah tu. Kita kena bertanggungjawab, kena bayar. Jangan tahu nak pekung, habis kena ujian rosak. Orang syah dia misalnya. Kena tanggungjawab. Harta orang. Sebab apa? Sebab tu jangan kosek harta orang. Kecuali memang harta tu orang tak ada dah, kau istihar tu dia tak ada, maka dilelong oleh orang-orang yang tertentu yang bertanggungjawab kawasan tu. Contohnya, pakaian berkubai di masjid. Orang lain jangan pandai-pandai ambil pindah pakaian tu, takut rosak dia akan ganti rugi.
Tapi AJK masjid berhak. Kita tengok dari masa 3 hari tak ada orang ambil, kita akan kutip pakaian ni, kita akan lelung. Kita akan bui kat orang kau apa dia, kita royak dah ni. Tak ambil juga sebulan. Kita pun ambil. Hak tu ada hak. Tapi kita hak tak ada kapur-kapur ni jangan duk ambil harta orang. Kecuali benda tu mengganggu. Tak tengah jalan, ganggu jalan orang. Maka ada hak kita nak kosek pakaian tu. Lagu tu. Dari kitab Fiqh kata jangan akak sepak. Akak, kalau kita misalnya begini, bagi duduk gitu, kita pun akak. Okey, kita akan bertanggungjawab. Kalau kita letak rosak, kita akan bayar. Tapi kalau kita kuih dengan kaki, kita tolak gini. Okey, tak perlu. Sebab kita tak ambil. Kena tolak kaki. Tapi nampak kurang ajar lah. Sepak dengan kaki siambo. Payuh ambo menasab. Kalau ambo pergi, ambo kena tanggungjawab. Ambo tolak dengan kaki, slow-slow lagu. Slow lagu mana? Kelecak Mekah ni. Ni tu baru slow baru tu. Sekali Pak Amerika Selatan, nu Chili nu siapa ni ambo buat ni. Jadi lagu tu lah. Kalau tu dia tak ada dah gapo dia apa semua, AJK masjid ko AJK pondok bahagian pembersihan ko gapo ada kuasa untuk pergi bagi-bagi orang. Nah. Apa hukum kerja food panda yang menghantar makanan yang non halal kepada pelanggan? Haram kau kerja macam tu sebab dia jika ambil hak kategori halal maka gaji sedikit ya orang ada, tak banyak. Kau perlu cari alternatif kerja lain. Mohon pencerahan. Gini. Kerja betul. Kita perlu kepada duit untuk hidup. Setengah orang perlu pada duit, setengah orang tak perlu pada duit. Ada orang tak perlu. Ya dia mau hidup tanpa duit. Dia pergi situ orang belanja. Naik kereta dia mau belanja. Hidup dia mau belanja. Headset dia mau beli, baju dia mau beli. Pakai apa dia nak guna PT? Buat apa dia? Buat main jet, lipat-lipat wajah. Dah PT tak guna dah. Maka ada orang hidup tanpa duit. Ya. Hidup. Menikah berkahwin. Semua tak ada, tak guna PT pun. Tak kenali. Mana ada PT? Sebab tu dia tak ada PT, tak ada apa. Bawa. Pergi tu, Allah tak kenali. Weekend. Allah, sayur. Lepas tu nak PT buat apa dia? Kita PT nak beli ikan, beli sayur. Dah ribu dah buat dah bagus dia. Kita dah minum air orang buat. Apa lagu mana? Maka ada manusia tak hidup dengan PT. Ada manusia hidup dengan duit. Biasa standard KL-nya manusia hidup guna duit. Maka dia kata dia perlu kepada duit. Gini. Kita tahu manusia perlu pada duit. Tapi kita nak duit pun biar cari sumber halal. Nah, biarlah sedikit tapi berkat daripada kita makan kaya kau apa dia, makan mewah sikit tapi benda itu tidak bersih. Maka tak boleh kita hantar benda haram ni. Berarti kita macam syubhat juga, kita pergi berkongsi juga. Berturut sama dalam perbuatan haram ni. Jadi kena cari alternatif lain. Biarlah boleh sedikit tapi hak penting halal. Sabarlah sikit insya-Allah. Dengan sebab kita bersabar nak cari harta halal tu akan wi hak halal semuanya. Nah. Kena sabarlah sikitnya daripada separuh halal separuh haram. Dulu hak haram tu kita tinggal, insya-Allah tu wi halal banyak lagi. Berdoa banyak, selawat banyak, semaya duha banyak. Minta tolong dengan Tuhan. Kita tak ada duit, minta dengan Tuhan, jangan minta dengan makhluk. Kalau minta dengan Tuhan, Tuhan akan gerakkan makhluk dia untuk beri duit kita. Kalau minta dengan makhluk, makhluk tak boleh beri sebab makhluk pun nak pitih juga. Nak apa dia nak beri kat mung. Kalau kita gerak Tuhan, minta Tuhan, maka Tuhan akan gerakkan manusia itu. Jangan ikut orang yang tak guna pitih. Jadi manusia ni ada dua kategori, hak guna duit dan tak guna duit. Jadi CP ni CP bagi orang hak nak guna duit lah. Ada orang tu naik kapal terbang tak payah tiket pun ada. Bisa dia, tak payah tiket. Dia menteri ada. Ada orang tu naik. Dia kata kalau dia nak pergi mana-mana, dia pergi jalan gitu. Dia bawa beg jalan. Orang pulang kari pun kata, selagi kita cek pasport pun tak tanya. Pergi naik, mesti dia kata ada seat lebih dia. Dia pun duduk. Tak ada orang hambak kapal dia duduk. Siapa negara tu misalnya cek, okey. Ni tiket kapal terbang ni nak pergi ke mana? Nak pergi ke Arab. Naik duduk siapa? Jumpa guru dia pula. Naik pula. Tak ada tiket pun. Tanya, pergi lagi. Macam biasa, normal lah dia jalan. Bukan kata orang tak nampak dia ada jalan. Okey. Naik atas kapal terbang pula kelik. Tak guna tiket pun. Ada orang pergi ke Mekah tak ada pernah guna visa, tak pernah pasport. Kita ya martabak pasport ni. Sebab tu kita ni sesek email pasport ni. Lagu tu. Jadi martabak manusia ni beza dia. Jangan buat satu CP saja. Tak sudah pelik. Cerita ni mengarut. Dia bukan CP demo. Kira dia demo duduk dekat adik dia. Dia pula biasa. Sungguh. Sebab dia tak perlu.
Tapi jangan buat orang sama. Nah, kalau orang hok martabat ni jangan buat supaya nak suruh orang ikut dia berlaku. Nah. Ustaz saya buat adat tidur. Mari bangun kemenyi. Lama juga 2 minit. Soalnya yang mari bangun kemenyi tu apa makna ustaz? Saya tak pernah bangun sebelum ni. Tapi pada sebelum ni tolong ustaz jelaskan. Terima kasih. As-sudah. Nak mati kau demo ni ke mana ni 2 minit bangun kemenyi ni. Tak tahu lah hamba buat apa bangun kemenyi. Tak boleh nak jawab tu buat apa bangun kemenyi tu. Saya nak tanya apa hukum kita tik bercakap kau. TAKE ke apa? Taki. Oh, teka. Kau tu tak reti nak baca soalan ni. Apa hukum kita tik bercakap dengan orang? Berhenti. Tik bagi tu punya. Saya tu mau ambil ni, tik ambil. Memanglah tik tu ambil tapi ayat ni kita tik bercakap dengan orang tu sebab dia dah tak layan kita. Soalan. Apa hukum kita tak bercakap dengan orang tu sebab dia tak layan kita? Nak kecek ke apa? Orang gila orang tak layan kita nak kecek. Hamba marah kalau hamba tak kecek nak kecek serabut perut juga. Apa jadi gelenyah nak kecek juga dengan dia? Kita pun satu masalah. Jadi lapar buah bang. Lapar buah dengan orang. Orang serabut dah dengar nak buah juga. Tak boleh lagu tu apa yang dipaksa orang nak suruh kecek dengan kita. Orang tak kecek apa ya? Ni masalah ke apa dia budak ni? Tak si kecek saya pun tak si kecek dengan dia sebab dia tak layan kita. Jadi kita dia lah. Adakah kita mutus tak mutus silaturahim, tak kecek tak mutus silaturahim. Kau kena kecek. Tak semestinya ada orang kecek tapi putus silaturahim. Ada orang tak putus silaturahim tapi tak kecek. Muka dia bisu dua orang tu. Jopo senyak tak kata apa daripada A sampai Z. Tapi gelewaknya berok deh. Kecek dia tak ada apa kata kecek. Jadi tak syarat keceknya deh. Maka semata-mata tidak kecek tak memutuskan silaturahim. Mutus silaturahim baloh. Mudah terjemah baloh. Ada kita nak layan belakang orang kena kecek belakang. Gila. Kalau hamba mau ni kalau kena kecek belakang kalau tidak perlu silaturahim mati dengan gitu. 4,000 orang, 15,000 orang ni nak kecek. Sekurang-kurangnya pagi-pagi assalamualaikum. Atas mesej sekali assalamualaikum silaturahim. Assalamualaikum. Hancur reset. Tinggal bateri saja ya apa ya. Dah kena tak boleh kena kecek assalamualaikum. Ya hak penting maksud silaturahim ni jangan baloh. Tak kecek mungkin kita sibuk ke apa tak suka pasal lah. Dia tak si kecek biasa tak. Nyadalah mu nak kecek tu tak boleh nak marah mu orang. Apa penting jangan baloh. Nak tanya, ustaz boleh kau baca Fatihah tak ambil nafas? Tapi tiap-tiap huruf yang hujung itu bunyi wakaf tanpa bunyi baris dia. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Tak nafas. Yang mati tapi tak nafas. Menurut ilmu tajwid salah baca lagu ni. Ya wakaf ni kena berhenti, mati dan berhenti. Alamin. Berhentilah. Seduk nafas balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti pula nafas. Hatu panggil wakaf. Ni wakaf separuh sambung pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak butuh pun apa. Salah menurut tajwidnya. Kalau wakaf kena berhenti dengan nafas. Tapi salah tak baca ayat tu? Tidak salah. Katanya ulama boleh baca lagu tu. Tetapi menurut tajwid patut kena bernafas. Tapi makna tak berubah, tak apa dia. Baca ayat tu sah. Apa hukum kesak? Air wuduk kita ambil untuk tidur. Molek air ibadat lagu tu biarkan ia kekal di tubuh kita, biarkan ia meresap di kulit-kulit kita. Air mandi wajib, jangan kesak kalau boleh biar meresap. Air ambil air semaya, nak jangan kesak, molek biar ia meresap. Lagu tu. Tapi kalau nak kesak pun hukum dia boleh. Ada pendapat kata makruh, ada pendapat kata harus. Nabi Muhammad apabila lepas ambil air semaya, isteri dia beri kain tuala, dia kata tak payah. Maka ambil hujah ni sunat kita kekal air semaya di tubuh kita. Ada riwayat kata Rasulullah lepas pada air semaya, Rasulullah ambil kain tuala dia sapu.
Jadi boleh sapu puluk. Boleh berlaku hukum. Ada kata harus, ada kata hak moleknya kalau tak perlu apa-apa biar kaya meresap di tubuh kita. Nah, lainlah kalau jadi bolong kau gapo dia kena kesak tu bab lain. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.